Assalamualaikum, saya ucapkan kepada pensyarah yang saya hormati, Dr. Zubair, dan juga kepada rakan-rakan saya yang lain. Sebelum saya mulakan topik saya pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Sarah Sakinah dan berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pengucapan awam yang topiknya sering kita dengar dalam kehidupan. Acap kali kita dengar perkataan yakin yang begitu popular dalam kalangan pelajar sekolah, universiti, tempat kerja atau ibu bapa yang sentiasa menekankan tentang keyakinan diri dalam kehidupan. Tapi, apakah yang dimaksudkan dengan keyakinan? Perkataan keyakinan dalam bahasa Inggeris boleh disebut sebagai confidence. Perkataan confidence itu berasal dari bahasa Latin iaitu confidere yang bermaksud mempercayai. Menurut Philippa Davis 1994, keyakinan juga bermaksud mempercayai dengan kebolehan diri untuk membuat keputusan, mengharungi cabaran-cabaran yang tidak dijangka serta bersosial dengan orang lain. Jadi di sini saya ingin menerangkan serba sedikit tentang keyakinan diri. Kebanyakan kejayaan bermula dengan mempercayai kebolehan diri sendiri. Cabaran itu sentiasa akan hadir dalam kehidupan kita. Janganlah kita berasa bahawa kita sudah berada di dalam zon yang segalanya lengkap dan sempurna. Mungkin ada kalanya kita berasa seperti itu, tetapi tidak. Itu hanyalah sebahagian daripada keseronokan. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita harus terus belajar dan belajar untuk mengenali idea dan konsep baharu yang akan membantu kita pada masa hadapan. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak cara atau kaedah yang boleh kita gunakan untuk membina keyakinan diri. Tetapi di sini saya perkongsikan 3 cara dan diharapkan amalan-amalan ini bermanfaat kepada anda semua. Yang pertama, mementingkan penampilan diri. Menurut kajian, seseorang yang menitik beratkan penampilan lebih berkemungkinan untuk berjaya. Namun, di dalam konteks ini, bukanlah anda perlu memakai pakaian yang mahal. Cukup sahaja anda perlu memakai pakaian yang sesuai dipadankan apabila bertemu dengan orang lain. Kerana apabila anda berasa yakin, begitulah cara penerimaan orang lain terhadap diri anda. Sebagai contoh, di alam situasi pekerjaan, janganlah anda memakai kemeja T, seluar pendek dan juga selipar ketika bertemu dengan orang lain, kerana imej yang anda bawa itu adalah imej yang santai, sedangkan anda harus bawa imej yang bersedia untuk berbicara bisnes. Yang kedua, bersyukur dengan apa yang ada. Ada kalanya anda mungkin akan berasa kesal, sedih dan putus harapan. Ini mengapa pentingnya rasa bersyukur dalam membina keyakinan diri, kerana ia akan memfokuskan perhatian anda untuk lebih menghargai apa yang anda ada. Tambahan lagi, rasa bersyukur itu juga boleh memberi inspirasi kepada anda untuk meneruskan langkah dengan berani untuk mencapai kejayaan yang seterusnya. Dan yang terakhir, berani mengambil risiko dan mencuba perkara yang baharu. Anda haruslah berani mengambil risiko walaupun anda tahu anda bakal menghadapi pelbagai cabaran ketika melaksanakannya, tetapi hasil titik peluh anda pasti akan membuahkan hasil. Sebagai contoh, saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya dalam membina keyakinan diri saya. Pada mulanya, saya seorang yang sangat pasif, sangat tidak berani untuk mencuba perkara yang baru dan juga sangat tidak berani untuk bercakap di hadapan orang yang sangat ramai. Kesemua perasaan itu telah membuatkan saya sering berfikiran negatif. Tetapi, itu tidak menjadi halangan kepada saya untuk mengubah diri saya, kerana saya mengambil inisiatif untuk membaca tips-tips untuk meningkatkan keyakinan diri saya dan serba sedikit dapat membuatkan saya lebih yakin daripada sebelum ini. Pengalaman saya bermula pada hari pertama saya menjalani latihan industri di Zoo Negara Malaysia yang merupakan tempat pelancongan bagi semua orang.
Sepanjang saya berada di sana, saya telah mempelajari pelbagai benda baharu termasuklah memberi informasi kepada pelancong mengenai haiwan-haiwan yang terdapat di Zoo Negara Malaysia. Tidak dilupakan juga, saya juga telah diberi peluang untuk menjadi hos semasa pertunjukan haiwan yang dijalankan di Zoo Negara Malaysia, di mana saya dan rakan saya perlu menjalankan satu permainan untuk menarik minat para pelancong yang berkunjung ke Zoo Negara Malaysia. Seperti yang anda semua tahu, Zoo Negara Malaysia memang menerima pengunjung yang sangat ramai pada setiap hari, terutamanya pada hari Minggu. Memangnya, itulah pengalaman yang paling tidak dapat saya lupakan kerana itu adalah kali pertama saya bercakap di hadapan khalayak orang yang sangat ramai. Ini menunjukkan bahawa sebenarnya saya bukanlah tidak boleh melakukannya. Cumanya saya tidak mempunyai keyakinan diri pada awalnya. Hal ini membuktikan bahawa setiap orang mempunyai kebolehan diri dia yang tersendiri dan harus mencuba perkara yang baru untuk tahu sama ada anda boleh melakukannya ataupun tidak. Itu sahaja pengalaman yang boleh saya ceritakan serba sedikit. Akhir kata, berasa yakin tidak bermakna anda tidak akan merasa perasaan gelisah itu lagi. Perasaan gelisah dan gemetar pasti akan anda rasa dalam situasi yang tertentu. Tetapi, apa yang anda boleh lakukannya ialah anda harus menanganinya dengan meyakinkan diri anda bahawa anda mempercayai diri anda dan mempunyai keupayaan untuk melakukan kebolehan itu. Ingatlah bahawa anda sendiri adalah peneraju kejayaan hidup anda. Sebelum saya mengakhiri topik ini, saya ingin berkongsi satu pepatah yang sampai sekarang saya pegang dan membantu membina keyakinan diri saya. Pepatah ini bermula dengan, janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata terakhir sampai kamu berhenti mencuba. Brian Dyson. Dengan ini, sekian sahaja daripada saya dan diharap apa yang saya kongsikan sebentar tadi akan memberi impak kepada anda semua. Sekian, terima kasih.